Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasif bin Anwar dan saya dari kelas RAS 2543C. Assalamualaikum, nama saya Fazrul Redha bin Adnan. Assalamualaikum, saya Nasiruddin dan kami bertiga akan menjelaskan tentang dakwaan-dakwaan oleh golongan etis ini dan juga hujah bagi menyangkal dakwaan tersebut. Dakwaan yang pertama, alam semesta ini telah wujud dengan sendirinya. Golongan etis mendakwa yang alam semesta ini telah wujud dengan sendirinya tanpa ada pencipta dan telah wujud dengan zatnya sendiri. Hujah untuk dakwaan ini ialah dakwaan etis ini tidak dapat diterima akal dan sangat tidak logik kerana sesuatu itu diciptakan oleh sesuatu yang tiada. Sesuatu yang diciptakan daripada sesuatu yang tiada semestinya memerlukan sebab dan akibat yang membawa kepada penciptaannya. Jika tidak, ia akan bercanggah dengan rasional akal manusia. Sebagai contoh, mereka yang mempercayai dunia ini tercipta tanpa ada pencipta sudah pasti tiada bermasalah untuk menerima sebuah rumah itu hilang secara tiba-tiba tanpa ada sebab. Walau bagaimanapun, ia jelas tidak dapat diterima akal. Memahami definisi dan konsep penciptaan membuatkan kita mengetahui bahawa sesuatu itu amatlah mustahil untuk wujud dan tidak wujud dalam masa yang sama secara tiba-tiba, melainkan ada penciptanya. Sebagai contoh yang senang untuk difahami ialah ubat-ubatan tidak akan dicipta tanpa ada sebab. Ubat-ubatan telah dicipta selepas hadirnya sesuatu penyakit dan ubat itu dicipta untuk merawat dan mencegah penyakit tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan menyatakan dakwaan yang diberikan oleh golongan ateism dan hujah yang kita boleh berikan kepada mereka. Yang pertama ialah golongan ateism menyatakan dan membuat andaian bahawa segala makhluk atau sesuatu kejadian telah lahir daripada sebahagiannya dan tanpa ada kesudahannya. Seterusnya, dengan arti kata lain, bahawa setiap satu daripadanya itu menjadi maklum kepada yang sebelumnya dan menjadi ilah kepada yang selepasnya tanpa berakhir persambungan dan rantaian tersebut kepada satu ilah terakhir yang tidak lagi menjadi maklum tetapi menjadi ilah yang memberi kesan kepada semua peringkat rantaian kelahiran tersebut. Antara hujah yang kita boleh berikan kepada mereka adalah kita sewajarnya katakan kepada mereka, sesungguhnya anda maksudkan bahawa alam ini adalah bersifat terus-menerus dan ada dengan kuasa yang disebut al-tawallud al-zati atau kelahiran yang berterusan dari dalam dirinya sendiri tanpa titik awal permulaan kepada kewujudannya. Andai ini memastikan kemungkinan berlakunya tasalul. Semua manusia sedia mengatakan badihi bahawa tasalul adalah mustahil dan berikutnya mustahil pula andaian yang dibawa atau berpunca daripadanya. Hujah ketiga oleh golongan etis yang kami temukan ialah mereka mengatakan bahawa alam ini wujud dengan sendirinya, di mana elemen-elemen di dalam alam itu berinteraksi sesama sendiri lalu mempengaruhi antara satu sama lain. Mereka mengatakan bahawa pada awal kejadian alam ini ianya hanya diisi oleh udara dan udara tersebut meluap lalu membentuk gas-gas seperti karbon, oksigen dan hidrogen. Lalu unsur-unsur ini bergabung dan membentuk susunan organik yang mana dari susunan inilah terbentuknya kehidupan seperti pada hari ini. Teori ini adalah disebutkan sebagai Aldor atau pusing temuan. Bagi menyangkal hujah ini, kita boleh merujuk kepada hasil nukilan Muhammad Razif di website rasmi Mufti Wilayah Persekutuan. Konsep yang didakwa oleh golongan etis ini secara amnya mengatakan bahawa kewujudan sesuatu adalah disebabkan oleh kewujudan sesuatu yang lain. Namun, sesuatu itu memerlukan sesuatu sebelumnya untuk wujud. Jadi, mana mungkin kewujudan sesuatu itu boleh terjadi? Contoh yang paling mudah untuk diambil adalah persoalan mana satu yang datang dulu, ayam atau telur. Jika kita katakan ayam datang daripada telur, jadi kita juga pasti akan terfikir bahawa telur datang daripada ayam.
jika kita tidak boleh menentukan mana satu yang datang dahulu sebelum satu lagi, jadi pastinya suatu kuasa luar yang mampu memecahkan pusing temuan ini wujud.